Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Murid-murid, apa khabar semua? Cikgu harap kamu dalam keadaan sihat. Okey, masih lagi PDPR bersama Cikgu Naziha. Okey, untuk subjek matematik tingkatan 2, bab 9, laju dan pecutan. Okey, untuk bab 9 kita masuk bab baru. Kita akan pelajari dua subtopik iaitu 9.1 berkenaan laju dan juga 9.2 iaitu pecutan. Okey, video cikgu yang pertama ini cikgu terangkan dulu. Okey, untuk subtopik 9.1 laju, kita fokus kepada standard pembelajaran 9.1.1 iaitu murid akan dapat menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Okey. Baik, kita perhatikan di sini. Untuk bab 9, laju dan pecutan, biasanya dalam kehidupan seharian kita, dia lebih kepada aktiviti sukan. Okey, kalau kita lihat baru-baru ni iaitu Datuk Azizul Hasni Awang iaitu pelumba basikal pelumba basikal track, okey, telah mewakili Malaysia untuk sukan Olimpik, okey, di Tokyo dan telah memenangi pingat perak pingat silver dalam acara tersebut. Okey, okey. Jadi kat sini kalau dalam acara ataupun aktiviti sukan berbasikal, aktiviti sukan olahraga, kebanyakan aktiviti sukan dia memang perlu tahu tentang laju dan pecutan ni. Okey, sebab nak kira kedudukan tempat keberapa ataupun nak tengok siapa yang juara ke apa, dia akan lihat berapa kelajuan ataupun berapa pecutan bagi setiap peserta itu. Okey, ini salah satu contoh untuk aktiviti berlumba basikal, okey, basikal track. Baik, inilah yang kita akan pelajari 91 dan 92 laju dan pecutan. Okey, penerangan cikgu ini cikgu ambil daripada buku teks. Okey, baik, kita tengok seterusnya apa itu laju. Okey, apakah itu laju? Baik, kalau kita lihat kat sini, cuba perhatikan kalau lori dan bas persiaran. Kalau kita perhatikan, biasa kita akan nampak simbol ni 80-90 km per jam. Okey, maksudnya kat sini, ini adalah simbol bagi had laju bagi setiap kenderaan tersebut. Okey, sekiranya, apa berlaku sekiranya pemandu tidak mematuhi arahan pada signboard ataupun pada simbol ini, maka akan berlakunyalah kemalangan. Jadi mereka ni kenderaan berat, jadi tak boleh bawa laju. Okey, dia setakat 80 hingga 90 km per jam saja. Okey, apa itu laju dan apa itu laju? Kita nak tengok apa itu laju. Kenapa dia merupakan kadar melibatkan jarak dan masa. Baik, kalau kat sini ini ada salah satu aktiviti dalam buku teks. Okey, dia kata kat sini kita nak terangkan laju sebagai satu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Baik, kalau kat sini kita lihat, katakan kita buat 3 orang murid. Okey, dia nak berlari sejauh 50 meter. Sebab tu jadual dia buat nama pelari, okey, 3 orang. Akil, Alisa, Qayyim. Okey, jarak larian mereka bertiga ini sama iaitu 50 meter. Kalau olahraga di sekolah kan selalu buat kan, lari 100 meter pecut, kan. Maksudnya itu jaraknya 100 meter. Kalau ni dia 3 orang lari setengah daripada padang tu lah, yang 100 meter tu, track tu 50 meter saja. Okey, masa ini diambil apabila mereka berlari dan apabila mereka sampai di garisan penamat, berapa masa yang diambil untuk setiap pelari ini pada jarak 50 meter larian. Okey, kalau kat sini cikgu dah letak kat sini, Akil dalam jarak 50 meter masa dia 10 saat. Alisa 30 saat. Qayyim 20 saat. Jadi daripada ketiga-tiga ini, kita boleh kirakan laju dia iaitu jarak bahagi masa. Okey, kalau kita kira kat sini, jarak dia 50, masa dia 10. Maksudnya 50 bahagikan dengan 10, kita akan dapat 5 lah. Okey, jadi kat sini kita boleh letak sini 5 meter per saat. Okey, tulis macam gini.
Kemudian kalau Alisa 50 bahagikan dengan 30, kita akan dapat 1.6, cikgu bundarkan 67 meter per saat. Untuk koin pula 50 meter jarak yang sama, bagikan dengan 20 saat, kita akan dapat sini 2.5 meter per saat. Okey, daripada bacaan warna merah yang cikgu tulis ini adalah laju bagi setiap pelari ini. Okey, kalau kita secara logiknya, masa yang lebih singkat menyebabkan orang itu juara lah. Jadi masa yang lebih singkat antara Akil, Alisa, Qayyim, tentulah Akil lah. Jadi tempat pertama tentulah Akil. Okey, tempat kedua masa yang singkat dalam larian ialah Qayyim. Tempat ketiga adalah Alisa. Okey, kita tengok laju dia. Okey, Akil paling laju 5 meter per saat. Maksudnya dalam masa 1 saat dia boleh lari sebanyak 5 meter jarak dia. Okey, manakala tempat kedua Qayyim, dalam masa 1 saat dia boleh berlari sejauh 2.5 meter. Tapi untuk Alisa, masa 1 saat dia hanya boleh lari 1.67 meter saja. Okey, jadi kat sini kita boleh tentukan siapa juaranya berdasarkan kiraan kadar jarak bahagi masa. Okey. Okey, jadi kat sini kalau kita tengok perbincangannya, senaraikan nama pemenang tempat pertama. Tadi kita dah senaraikan tempat pertama tadi Akil, kedua Qayyim, ketiga Alisa. Jadi kesimpulannya, murid yang mendapat tempat pertama telah menamatkan larian dalam masa yang paling singkat. Ni tadi cikgu cakap lah. Masa paling singkat itu tempat yang pertama. Okey, murid yang terakhir merekodkan masa paling lama. Okey, jadi kesimpulannya kat sini inilah formula dia ataupun rumus untuk laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, laju yang paling tinggi dia juara lah. Macam tadi Alisa laju sikit kan, 1.67. Jadi sebab tu dia punya laju kurang. Jadi dia yang tempat yang ketiga. Okey, contoh soalan. Aida berjalan ke kedai jaraknya 100 meter. Okey, ni jarak Aida ke kedai 100 meter. Masa yang diambil adalah 5 minit. Jadi kita nak kira laju bagi Aida berjalan pergi ke kedai ini. Okey, masukkan rumus laju sama dengan jarak bagi masa. Baik, jaraknya kita dah tahu 100 meter. Masa dia, okey, yang tadi guna unit saat, yang ini kita guna unit minit. Jadi 100 bahagikan dengan 5 minit. Okey, 100 bagi 5, kita akan dapat 20 meter. 20 meter per minit. Macam itu cara tulisnya. Okey, inilah jawapan dia, 20 meter per minit. Ataupun kita boleh sebut ni, tengok ni, M per MIN ni minit boleh disebut sebagai meter per minit. Okey, kenapa per? Sebab ni bahagi ni meter bahagi minit. Meter per minit. Yang ini kita kira lah untuk nombor ni 100 bagi 5 bahagikan lah macam biasa. Untuk unit ni kita tuliskan begini. Jadi maka kesimpulannya, Aida berjalan sejauh berapa minit? Berapa meter setiap minit? Per minit ni maksudnya per untuk 1 minit. Okey. Jadi Aida berjalan sejauh 20 meter setiap minit. Maksudnya 20 meter Aida untuk 1 minit Aida jalan 20 meter. 2 minit kemudian Aida dah jalan 40 meter. Mula 20. Untuk 1 minit. Kemudian tambah lagi 1 minit. Dah 2 minit kan? Aida dah jalan sini 20. Okey, 20 lagi. Macam mana ni? Macam mana cikgu nak clear? Maksudnya 20 meter dia jalan 1 minit. Tambah lagi 20 meter. Tambah lagi 2 minit. Jadi tambah lagi 1 minit, 2 minit dia dah jalan 40 meter. Okey, maksudnya selepas 5 minit jumlahnya akan jadi 100 meter. Gitu Okey, boleh buat gini ayat ataupun ini 20 meter setiap minit. Okey. Seterusnya, contoh 2. Khairul Hafiz dan Badrul Hisham ialah pelari pecut negara. Okey, dia dah bahagikan untuk semasa latihan. Jarak dia kedua-dua ini adalah 100 meter. Tapi masanya berbeza. Khairul Hafiz ni 10.18 saat. Badrul Hisham pula 10.25
saat. Okey, jadi kita nak cari lajunya, masih lagi guna formula yang sama, jarak bahagi masa. Kita buat satu persatu. Untuk Khairul Nizam, okey, cikgu tarik ni ke atas sikit. Okey. Baik, untuk Khairul Nizam, jarak dia 100 meter. Okay, 100 meter masa kan bahagikan untuk Khairul Nizam pula. Khairul Hafiz ni 10.18 saat. Okey, ini dia meter, ni saat. Okey, selesaikan 100 bahagikan dengan 10.18 gunakan kalkulator. Okey. Kita akan dapat 9.8231. Okey, cikgu bundarkan 9.82 saja. Okey, jadikan 2 tempat perpuluhan. Kemudian meter per saat. Ini untuk laju Khairul Hafiz. Untuk laju larian Badrul Hisham, jarak masih sama juga dengan Khairul Hafiz, 100 meter. Bahagikan dengan 10.25 saat. Okey, kita akan dapat berapa? 100 bahagi 10.25 gunakan kalkulator. Kita akan dapat 9.7560. Panjang kan? Kita bundarkan satu tempat perpuluhan. Kita akan dapat 9.76. Okey, 5 tu tambahkan 1 jadi 6. 9.76 meter per saat. Jadi kat sini dia suruh hitung laju larian. Hitung sajalah. Ini untuk laju larian Khairul Hafiz, ni untuk laju larian Badrul Hisham. Kalau secara logik, mana yang paling laju lari tentulah Khairul Hafiz. Sebab laju dia lebih banyak, 9.82. Lagipun masa dia singkat kan. 10.18 saat saja yang digunakan untuk lari sebanyak 100 meter. Okey. Okey, tips kat sini, tips dia ada satu lagi cara kita boleh buat segitiga begini. Okey, J ni mewakili jarak, L ini laju, M ini masa. Okey, ini cara untuk kita ingat. Okey, katakan nak cari laju. Okey, nak cari laju. Hijau ni kan laju. Kita tengok J dengan M. Ini maksudnya bahagi. Atas bawah bahagi. Nampak? Jarak bahagi masa. Kalau kita nak cari masa, okey, maksudnya jarak bahagi laju. J per L. Tapi kalau kita nak cari jarak bahagian atas ini, okey, jarak maksudnya laju darab masa. Kiri kanan ini operasi darab. Sebab tu jarak sama dengan laju darab masa. Okey. Baik, kita tengok contoh soalan seterusnya. Okey, soalan yang pertama. Atlet Paralimpik Malaysia Muhammad Rizwan Muhammad Puzi. Okey, ini pun salah seorang atlet Malaysia Dia merupakan olahraga pecut. Pelari pecut negara kita. Okey, kalau kamu belajar masa bahasa Melayu tingkatan 1 pun ada biodata tentang Muhammad Rizwan Muhammad Puzi ni. Cikgu pernah mengajar bahasa Melayu, cikgu pernah tahu. Dalam buku teks ada tentang Muhammad Rizwan Muhammad Puzi ni. Baik, sejarah dia pada Sukan Paralimpik 2016, dia pernah lari sejauh 100 meter ni, lari pecut ni, 100 meter hanya dengan masa 12.07 saat. Jadi dia suruh hitung laju dalam meter per saat larian dia. Okey, kita gunakan rumus yang sama. Laju sama dengan jarak bagi masa, ataupun kita boleh gunakan segitiga ini, JLM. Okey, JLM kita nak cari laju kan, maksudnya kita loretkan laju, tinggallah J dengan M. J atas, M bawah, maksudnya jarak bahagi masa. Inilah, betul lah, jarak bahagi masa. Masukkan nilainya. Jarak dia tadi 100 meter. Masa yang diambil ialah 12.07 saat. Saat gunakan S saja. Kita kira 100 bahagikan 12.07. Okey, kita akan dapat kat sini 8.285004143 kan. Okey, bundarkan dua tempat perpuluhan saja. 8.29 meter per saat. Itu sebab dia nak unit meter per saat. Jadi kita tak perlu tukar unit lagi lah. Okey, dah selesai. Senang kan? Okey, cikgu harap kamu boleh buat. Okey, soalan yang kedua.
Ini pun sama, cuma bezanya kalau tadi soalan dia bagi jarak dan masa, dia suruh cari laju. Sekarang ni untuk soalan ini, tengok perhatikan berdasarkan gambar ajar berikut, dia suruh hitung jarak pula yang dilalui bagi setiap situasi yang diberikan. Okey, kita gunakan rumus yang JLM ni tadi. Sekarang soalan dia tanya, dia suruh cari hitung jarak. Maksudnya kita boldkan jarak ni. Okey, masuk kat sini. Nak cari jarak, laju kena darabkan dengan masa. Ni formula dia. Daripada segitiga tadi, kita boleh simpulkan nak cari jarak sama dengan laju perlu darabkan dengan masa. Gitu. Okey, sekarang ni soalan A. Laju dia dah beri. Jarak pun, masa pun dia dah beri. Kita nak cari jarak dia. Okey, kita buat jawapan dekat sini. Jarak sama dengan, untuk soalan A, jarak skuter lah kita panggil ni. Tu skuter kan. Okey, jarak skuter berjalan tu, laju dia tadi 80 km per jam. Bagikan, dia nak, bukan bagi jarak, laju, darab masa. Laju dah ada, darab masa. Okey, masa dia 1,5 jam. 1,5 jam bermaksud 1 jam 30 minit. Kan? Ataupun 1.03. Okey, nak tukar dalam unit. Nak tukar dalam unit jam. Baik, jadi kat sini 1.1 1,5 ni maksud 1.5 jam. Okey, unit jam sebab kilometer per jam, jadi 1.5 jam. Okey, kita selesaikan 80. Kita gunakan kalkulator, 80 darab 1.5, kita akan dapat 120 unit ni apa? Kalau kilometer per jam maksudnya 120 kilometer. Gitulah jarak dia. Okey, B pula. Okey, kita nak cari jarak untuk perjalanan jet atas itu. Okey, jarak jet. Okey, jarak laju dia iaitu 343 km per minit. Okey, jadi MIN. Disingkatkan MIN saja, minit. Kemudian darabkan masa dia ialah 4.5 minit. Okey, kita darabkan seperti biasa. Okey, 343 darabkan dengan 4.5 minit. Dan kita akan dapat jarak dia 1543.5 kilometer sebab unit dia tadi sini ialah kilometer. Okey. Baik, untuk C ni samalah sebab tak ada masalah. Meter per minit, masa yang diberi pun dalam unit minit. Okey, kalau yang ini 250 km per jam, cikgu terus buat D ni Kita nak tengok jarak bagi kereta ini. Jarak sama dengan 250 km per jam. Okey. Okey, 2 jam 40 minit maksud. Okey, 2 jam 40 minit kita kena kira lah, tukarkan 40 minit ni, 40 kita bagikan dengan 60. Sebab 1 jam 60 minit kan, kita akan dapat 0.666 kan. Jadi kat sini 2 tambahkan dengan 0.66. Jadi jam dia 2.6, cikgu singkatkan 67 jam. 2.67 jam. Okey, kita darabkan 250 darabkan dengan 2.67. Kita akan dapat 667.5 kilometer. Okey. Okey, itu sahaja untuk subtopik 9.11 ini berkaitan dengan laju. Okey, cikgu harap kamu faham. Nanti kita akan lihat apa itu laju seragam dan laju tak seragam pula. Jadi cikgu nak kamu buat masa ni
Buat masa ni untuk video yang pertama ini penerangan cikgu, dan cikgu nak kamu ingat rumus untuk cari laju iaitu jarak bahagi masa. Tapi kalau dia suruh cari jarak bermaksud laju kena darabkan dengan masa. Dan sekiranya dia suruh cari masa bermaksud jarak perlu bahagikan dengan laju. Okey? Atas bawah ni bahagi. Kalau kiri kanan darab. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua. Assalamualaikum.